Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya alumni Darul Arqam University, Abdullah Hakim. Terima kasih Abdullah Hakim Sama-sama kerana sudi meluangkan masa untuk sesi kita pada hari ini. Okey, so saya ada beberapa soalan yang nak diajukan kepada Hakim. Kenapa DRB Hicom University? Kenapa DRB Hicom University? Yang pertama, saya berbesar hati kerana dijemput, kerana saya berpeluang untuk berkongsi pengalaman saya di DRB Hicom University. Dan untuk menjawab soalan yang pertama, kenapa saya memilih DRB Hicom University? Kerana saya percaya dan yakin dengan branding yang dibawa oleh DRB Hicom University itu sendiri. Ia merupakan salah satu syarikat yang bergerak di bawah DRB Hicom Berhad. Dan DRB Hicom Berhad sangat meyakinkan kerana DRB Hicom merupakan salah satu konglomerat terbesar di Malaysia yang dikemudi oleh Bumi Putra juga, dan mempunyai operating companies lebih kurang 82 companies ataupun syarikat, dan mempunyai kekuatan kerja sebanyak lebih kurang 46,000. Dan bagi saya, data-data ini cukup meyakinkan, menunjukkan bahawa DRB Hicom ini adalah satu syarikat yang hebat. Dan yang kedua, saya yakin dan percaya DRB Hicom University sangat memaknai maksud by the industry for the industry, kerana apa-apa kursus yang ditawarkan di sini adalah kursus-kursus yang mempunyai kaitan dengan industri-industri di bawah DRB Hicom Berhad itu sendiri. Antaranya DRB Hicom Berhad mempunyai automotif, Proton, Modernas dan lain-lain, servis perbankan, Bank Muamalat Malaysia Berhad, DevTech sebagai defense sector in Malaysia, dan saya yakin ini adalah salah satu cabang untuk memberi peluang pekerjaan kepada graduan-graduan di DRB Hicom University sini selepas mereka habis belajar. Dan yang ketiga, saiz kelas yang lebih kecil, maknanya student ratio student to lecturer itu dapat membantu saya untuk lebih memberi fokus kepada pensyarah dalam kelas, kerana dalam satu kelas itu tidak ramai pelajar, maknanya pensyarah boleh memberikan fokus yang lebih kepada pelajar-pelajar tersebut untuk bertanya soalan dan sebagainya lah. Okey. So berapa lama tempoh pengajian Hakim dekat DRB Hicom University? Saya dengan bangga ingin mengatakan bahawa saya memulakan pengajian tertiary saya sejak daripada asasi di sini pada tahun 2019. Kemudian saya menyambung pelajaran peringkat ijazah sarjana dalam Bachelor of Islamic Banking and Finance dari 2020 hingga 2023. Dan secara keseluruhan lebih kurang 5 tahun lah saya berada di sini. So sepanjang 5 tahun pengajian mesti banyak memory, pengalaman. So boleh kongsikan sikit tak? Apakah pengalaman ataupun memori yang tak dapat dilupakanlah sepanjang berada dekat DRB Hicom University? Okey, baik. Kalau kita ingin berbicara tentang pengalaman, sangat banyak. Kerana bagi saya, sejak daripada saya buka mata, bangun tidur hingga ke saya tutup mata untuk tidur, itu adalah semua pengalaman terindah kerana saya memaknai fasa-fasa kehidupan yang saya lalui bersama kawan-kawan di sini. Tapi ada beberapa event ataupun program yang saya boleh kongsikan kepada kawan-kawan sekalian pendengar. Antaranya, saya diberi peluang untuk menyertai ataupun bersama-sama dengan pasukan debat DRB Hicom University, mewakili universiti dalam program Piala Debat Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan saya sangat bangga kerana berjaya diberi peluang untuk mewakili universiti, dan kami dididik oleh pendaftar universiti sendiri ketika itu, Encik Nazro, dan kami menghabiskan masa setiap malam sebelum pertandingan untuk melakukan training, latihan, berdebat dan sebagainya, untuk faham apa itu Akta Pencegahan Rasuah Malaysia dan sebagainya. Dan pada saya, waktu-waktu yang saya luangkan itu sangat penting kerana saya berjaya menimba ilmu yang baharu dalam bidang debat itu sendiri, dan berjaya mengharumkan nama DRB Hicom University itu sendiri di peringkat yang lebih tinggi lah. Wah, tahniah. Okey, so memandangkan tak lama lagi ramai akan mengambil peperiksaan SPM kan. So, apa nasihat Hakim kepada para lepasan SPM sekiranya mereka ni nak menyambung ke pengajian ke peringkat yang lebih tinggi?
pada pendapat saya, pelajar-pelajar lepasan SPM ini sangat penting kerana mereka lah yang akan meneruskan aktiviti ataupun mereka lah yang akan membentuk negara kita ini pada masa hadapan, kerana mereka akan menjadi pemimpin seterusnya menggantikan kita semua yang ada di sini. Nasihat saya yang pertama adalah bagi saya, cuba yang terbaik untuk mendapatkan pengajian ataupun cuba yang terbaik untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Sebab saya dapati ada satu survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih kurang 300,000 orang lepasan SPM pada tahun lepas tidak sambung pelajaran. Dan bagi pendapat saya itu adalah salah satu isu yang patut pihak kerajaan dan mana-mana pihak yang bertanggungjawab ambil tanggungjawab untuk membantu golongan-golongan ini supaya semua anak-anak muda dapat meneruskan pelajaran. Kerana bagi saya, ilmu adalah sangat penting. Ilmu yang akan membentuk diri kita, macam mana kita nak membawa diri kita pada masa akan datang. Yang kedua, jangan berhenti untuk belajar. Teruskan belajar dan sentiasa tunjukkan kesetiaan ataupun kesediaan untuk belajar. Baik daripada lecturer, belajar daripada kawan-kawan, belajar daripada even tukang penyapu pun kita boleh belajar banyak daripada mereka semua. Dan yang ketiga, hormat semua orang, termasuk kalau ketika belajar, hormat pensyarah, hormat sesiapa, staf dan sebagainya, kerana pada saya hormat itulah yang akan memberi keberkatan dalam hidup kita. Dan tanpa keberkatan ini, saya yakin dan percaya hidup kita akan lebih sukar. Dan jika kita menghormati antara satu sama lain, maka kita akan dapat hidup yang lebih mudah, dipermudahkan segala urusan dan sebagainya. So ilmu tu sangat penting lah kan. Betul bagi saya. Ilmu bukan terhad hanya sekadar di dalam bangunan universiti. Betul. So ilmu ni luas kan. Tapi madam, kalau saya boleh tambah, saya suka dengan pepatah adab dulu baru ilmu. Maknanya adalah sangat penting untuk kita disiplinkan diri kita dan berbudi bahasa, amalkan sifat-sifat yang baik, mahmudah dan sebagainya, supaya bila kita menuntut ilmu tu pun senang untuk diri kita serap dalam hati dan fikiran kita. Okey, jadi sepanjang pengajian Hakim di universiti ni, dengan pelbagai pengalaman, pelbagai aktiviti yang dilakukan, so adakah semua itu menyediakan Hakim untuk berdepan dengan dunia luar, dengan bidang pekerjaan Hakim? Okey, baik. Untuk menjawab soalan itu, saya rasa DRB Highcom University itu sendiri menyediakan pelbagai platform dan ia terletak kepada para pelajar itu sendiri sama ada untuk menggunakan platform itu sebaiknya untuk betul-betul maksimumkan peluang itu sebaiknya untuk menyiapkan diri untuk kita menjadi seorang pekerja yang lebih baik dan sebagainya. Kerana antara nilai-nilai yang perlu ada pada seorang pekerja yang baik adalah salah satunya kemahiran berkomunikasi. Dan pada saya, jika kemahiran komunikasi itu baik, maka kita ataupun mereka boleh get along dengan pekerja-pekerja walaupun mereka bekerja di syarikat international sekalipun, syarikat lokal sekalipun. Kalau mereka ada kemahiran-kemahiran yang perlu ada dalam diri mereka, mereka akan membawa diri mereka dengan baik. Dan kemahiran-kemahiran itulah yang perlu dipupuk di sini menggunakan platform-platform yang ada, yang disediakan oleh universiti. Dan menariknya pada saya, bukan universiti saja boleh menyediakan platform. Kita sebagai pelajar sendiri mempunyai pelbagai cara untuk menyediakan platform kita sendiri, dan kita ajak rakan-rakan untuk sama-sama menggunakan platform yang ada, maksimumkan dan belajar sebanyak mungkin. Ya, sebab saya tahu Hakim sangat aktif dalam pengakap. Apa lagi? Banyak program kan? Yes. Yang awak buat, NGO punya program kan? Okay, so jadi di DRB Highcom ni, pada pendapat Hakim, menjadikan Hakim sebagai seorang individu yang holistik atau tidak? Pada pendapat peribadi saya banyak belajar ketika saya belajar di sini, belajar macam mana untuk memaksimumkan diri saya ke arah yang lebih baik. Saya belajar macam mana nak improve saya punya kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, dan kemahiran-kemahiran ini ataupun soft skill ini bagi saya sangat penting untuk kita bawa diri kita ke arah yang lebih jauh. So, contohnya apabila kita habis belajar, kita akan tempuh alam pekerjaan. Dan alam pekerjaan ini bukan semudah yang orang sangka,
banyak liku-liku, banyak cabaran-cabaran apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita diletakkan tekanan oleh majikan dan sebagainya untuk capai KPI dan sebagainya. Tetapi apa yang saya belajar di DRB Highcom University ini berjaya pada saya siapkan diri saya untuk menjadi seorang yang lebih holistik dari segi insaniah dan juga dari segi keseluruhannya. Okay. Alright, terima kasih Hakim. So, saya bagi pihak DRB Highcom University ingin mengucapkan terima kasih kepada Abdul Hakim kerana sudi untuk meluangkan masa untuk menjayakan sesi pada kali ini. Terima kasih Hakim. Sama-sama, jumpa lagi.